7.005 bilion ni ada dalam rang undang-undang kertas biru yang ada diedar pada kita. Tetapi kita juga tadi dimaklum oleh Timbalan Menteri, itu adalah belanja mengurus tambahan. Yang saya nak tanya, mana dia dalam kertas hijau ini ialah belanja pembangunan tambahan 4.970 bilion. Tak ada dalam kertas ni, Datuk Speaker. Yang ada cuma 7.005 bilion belanja mengurus tambahan. Belanja pembangunan tambahan, kalau nak kita lihat daripada kertas biru ni tak ada. Itu soalan saya pertama lah, kenapa tak ada dalam kertas biru ni. Yang kedua, yang saya ingin tanyakan ialah apakah prosedur untuk membuat bajet tambahan. Kita dah ada bajet tahunan dan ini bajet tambahan. Kalau perkara yang tertentu, misalnya ya, saya ambil contoh maksud B4, ini bajet tambahan yang kita boleh anggap sesuai, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membiayai pilihan raya kecil Cameron Highland, Semenyih, Rantau, Sandakan, Tanjung Piai, 2.7 juta. Yang itu tak apa, Datuk Yang Pertua, bajet tambahan. Sebab ketika pembentangan bajet pada 2018, bulan 10 ke apa ke pada ketika itu, untuk bajet 2019, manalah Menteri Keuangan tahu siapa wakil rakyat akan meninggal dunia dan sebagainya. Jadi itu pada saya prinsipnya boleh ada bajet tambahan. Tetapi kalau ada perkara yang sebagai contoh, tambahan-tambahan yang tidak perlu, misalnya 25 juta untuk menampung perbelanjaan kos operasi Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ya. Takkan mereka tak boleh nak menganggarkan itu terlebih dahulu untuk bajet yang sebenar? Perkara seperti 25 juta ini tidak sesuai diadakan bajet tambahan. Contoh satu lagi ialah yang tidak sesuai pada saya, iaitu menampung emolumen ataupun gaji Sirim Berhad, Memos Berhad, jumlah 9 juta dan juga keperluan emolumen Matrid 30 juta, emolumen Maida, Matrid 10 juta, Maida 30 juta. Ini semua adalah perkara yang tidak perlu bajet tambahan. Sebab ia adalah sepatutnya telah difikirkan oleh Menteri MITI, Menteri Kerajaan PH sebelum itu. Kenapa dia tidak fikirkan tentang gaji Sirim Berhad, Memos Berhad? Sirim Berhad, Memos Berhad ini dah lama wujud. Bukan pada tahun 2019 baru wujud. Jadi dari segi prinsip bajet tambahan, apa yang berlaku, contoh lagi Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan untuk membayar SW Corp 24.9 juta, itu juga sepatutnya tidak masuk dalam bajet tambahan. Ia bukanlah satu perkara luar jangka. Kalau contoh perkara luar jangka ialah perolehan darurat pembaikan cerun Bukit Nenas. Itu Datuk Yang Pertua, itu boleh. Sebab kita tidak tahu tiba-tiba cerun Bukit Nenas itu runtuh, maka perlulah ada bajet tambahan. Ini prinsip yang saya ingin nyatakan di sini ialah kelihatan pelanggaran-pelanggaran prosedur bajet tambahan berlaku yang untuk kita luluskan pada petang ini. Arau. Silakan. Saya nak ulang balik yang tadi. Yang Muhammad menyebut bahawa tidak ada perancangan untuk wakil rakyat mati, itu betul. Tapi apakah boleh mereka masukkan juga, iaitu wakil rakyat yang berhenti untuk memberi peluang kepada wakil rakyat lain bertanding. Contohnya apa yang berlaku di Matampau, apa yang berlaku di Kajang dan juga Port Dickson. Yang ni kita dapati bukan mati. Ini meletak jawatan untuk bagi peluang. Apakah ini adalah satu pembayaran yang luar biasa? Dan apakah ini SPR kena rancang juga kalau ada orang berhenti untuk bagi laluan? Terima kasih. Ya, melihat kepada cadangan arau itu, saya kira SPR juga kena membuat perkiraan untuk masa depan. Mereka patutnya menganggarkan secara purata. Berapakah ahli parlimen yang sengaja meletakkan jawatan lepas itu minta orang lain untuk berada di bertanding di parlimen itu? Dia kena buat jangkaan berapa kali perkara itu berlaku dan boleh jangkakan berapa kali pilihan raya kecil parlimen. Dia boleh melihat trend kematian ahli-ahli parlimen dan trend kematian adun-adun.
purata setahun berapa. Jadi tidak perlulah untuk setiap kali mengadakan bajet tambahan mengenai PRK. Itu pun kita boleh anggarkan. Ini kan pula kalau sengaja-sengaja untuk menambah bajet tambahan yang tidak perlu, pada saya ia adalah satu menunjukkan bahawa kerajaan yang lepas tidak cekap. Contoh Kementerian Pendidikan, dia kata di sini 261 juta menampung keperluan emolumen hospital pengajar, badan berkanun persekutuan universiti awam. Itu semua dah ada, sepatutnya tidak perlu bajet tambahan. Dan 361 juta untuk menampung bayaran kontrak bantuan makanan asrama. Pun memang dah ada sebelum itu juga. Kenapa perlu masuk dalam bajet tambahan? Kemudian kita lihat bajet tambahan juga diminta untuk 1.3 bilion peruntukan tambahan, 1.3 bilion membiayai bayaran pampasan dan premium tanah projek landasan kereta api Bekembar Gemas Johor Bahru. Ini juga menunjukkan ketidakcekapan Kementerian Pengangkutan. Ketidakcekapan Kementerian Pengangkutan dari segi bajet tambahan. Ini prinsip pertama yang saya nak nyatakan di sini. Ada yang perlu bajet tambahan, ada yang tidak perlu bajet tambahan. Jangan disengaja-ngajakan untuk mengadakan bajet tambahan. Ya, silakan. Ini supplementary budget atau bajet tambahan ini ialah bajet yang hampir setiap tahun dilakukan ataupun diadakan disebabkan oleh perkara-perkara luar jangka. Kadang-kadang ada di kalangan hospital ataupun kementerian-kementerian mendapat tambahan staf contohnya. Ada staf yang dapat naik pangkat berbagai-bagai. Tapi saya nak tanya Pontian, adakah di peringkat ini Pontian harus menjurus ataupun suka menjurus kepada peringkat stage jawatankuasa ataupun melihat secara besar supaya isu-isu yang lebih besar itu dapat kita bincang di sini. Apakah pendapat? Terima kasih. Dari segi peringkat dasar ini, saya memberikan satu pandangan secara umum SOP yang patut dibuat bagi mengadakan bajet tambahan. Jangan sengaja-sengaja mengadakan bajet tambahan kalau perkara itu ada dalam perancangan yang tetap, ia tidak wajar dijadikan bahan untuk bajet tambahan. Itu maksud saya dan saya memberikan contoh-contoh tadi.